Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Harap dah bersedia dengan pelajaran kita pada hari ini. Kita nak sambung topik yang minggu lepas lah. Minggu lepas kita dah belajar cara baca nombor, sebut nombor. Kemudian dalam angka dan perkataan. Lepas tu kita padankan nombor yang diberi dalam angka pada nama di dalam perkataan. Dan dia bagi nama nombor tu dalam perkataan, kita padankan dengan angka. Last sekali kita tulis lah. Maknanya kalau awak dah boleh tulis, dia bagi nombor, awak tulis dalam perkataan. Dia bagi perkataan, awak tulis nombor. Awak dapat buat tu dengan betul, maknanya dia objektif pelajaran minggu lepas tu dah tercapai. So, hari ni kita nak sambung dengan nilai tempat dan nilai digit. Seterusnya, kita akan pergi kepada cerakin. Okey, kita mulakan dengan nilai tempat dan nilai digit. Ni buku teks muka surat 7. Baik. Kita tengok nilai tempat dulu. Nilai tempat, macam biasa kita mula dengan sini sar. Lepas tu, puluh, ratus dan ribu. Untuk tahun ni awak dah tambah lagi satu nilai tempat, ribu. Sebab tahun lepas sampai ratus je kan. Okey, kalau kita tengok nombor ni 1247 ni. Okey, 7 pada rumah sar. Nilai tempat dia. Kalau ditulis dalam nilai digit, kita hanya tulis nombor 7 saja. Kalau nombor 4 pula, rumah puluh, kita kena tulis 40. Kalau nombor 2, rumah dia ratus, kita tulis 200 untuk nilai digit dia. Dan akhir sekali nombor 1, rumah dia ribu. Jadi nilai digit dia kita kena tulis 1000 macam ni. Okey, itu untuk nilai tempat dan nilai digit. Okey, seterusnya kita tengok pada cerakin. Apa dia cerakin? Cerakin ni maknanya kita pisah-pisahkan nombor tu mengikut nilai dia. Okey, contohnya kat sini cerakin mengikut nilai tempat. 1 tu ialah 1000, kita kena tulis 1000. Ribu tu nilai tempat ataupun nama rumah dia tadi. Okey, yang kedua 200. Okey, 200. Ratus ni rumah dia. Jadi kita kena tulis 2 dengan ejaan ratus. Lepas tu 4 kan. 44 dengan ejaan puluh dan 7 sar. Okey, ini cerakin pada nilai tempat. Kalau cerakin nilai digit, macam mana dia cakap digit 1000, kita tulis je nombor 1000. 2 tu 200, tulis nombor 200, 40 dan 7. Okey, kalau awak perasan kita letak tanda tambah kat sini. Nampak? Bila cerakin tu, dia kena ada tanda tambah. Sebab apa? Akhirnya bila kita tambah, dia akan jadi balik nombor yang asal, iaitu 1247 tadi. Okey, yang abacus ni boleh skip. Okey, seterusnya. Baik, kita cuba pada soalan ni untuk lebih memahamilah. Okey, soalan A. 1003. Pilih gambar yang betul bagi nombor. Okey, yang ni kita dah buat dah minggu lepas. Nilai nombor. Untuk makluman kalau awak tengok kotak macam ni, kotak ni confirm 1000. Tak payah bilang satu-satu lah, buang masa. Ni confirm 1000. Yang hijau ni kira-kira 1, 2, 3. Jadi ni 1003. Kalau yang keping ni confirm nilai dia 100. Tak payah kira juga. Tengok je dah tahu dah ni 100. Jadi yang mana jawapan dia? Yang ni lah. Yang kuning ni. Okey, soalan B abaikan. Okey, baik. Ni soalan yang berkaitan nilai tempat dan nilai digit lah. 2917. Okey, kejap. Okey, nampak 2917. Okey. 7 ni rumah sar, 1 tu rumah puluh, 9 tu rumah ratus dan 2 tu rumah ribu. Okey, nilai tempat 9 ialah 9 ialah 9 tadi ialah ratus. Nilai digit 2 ialah ribu. Nilai digit 7 ialah sar dan digit 1 berada di tempat puluh dan bernilai 10. Kena tulis nombor 10 dekat situ. Okey, kita pergi pada soalan cerakin. Okey, pada soalan cerakin ni sebenarnya dia mudah sebab kadang-kadang dia ada membantu, dia dah bagi jawapan siap-siap. Contoh soalan A 1836. Kalau tak ada arahan, dia hanya kata cerakinkan. Macam ni je, cerakinkan. 1836 tempat kosong tambah tempat kosong tambah tempat kosong tambah 6 sar. Tengok dekat ujung ni dia ada tulis 6 sar. Maksud dia jawapan awak semua kena buat cerakin pada nilai tempat. Jadi dekat sini kita tulis 1000 tambah 8
tambah 30. Ni cara jawapan yang betul lah. Sebab hujung contoh yang dia dah bagi, jawapan yang dia dah bagi ada ejaan. Jadi jawapan kita pun kena ada ejaan. Okey, tengok contoh yang kedua. 9,019. Okey. Pun sama, jawapan yang dia bagi dah ada ejaan, nilai tempat. Yang ni maksudnya checking kepada nilai tempat. Jadi ejaan ni awak tengok dia bagi tak ikut turutan. Dia letak 10 dulu. Maknanya nombor ni dia dah letak dah. Jadi untuk kotak yang lain kita boleh letak apa-apa nombor lah. Contohnya kita boleh letak sifar, tambah sifar sebab ada sifar kat sini. Ini sifar ratus, tak payahlah kita eja ratus kat situ. Sebab nilai dia sifar. Lepas tu tambah dengan ni 10 dah ada, 9 sah dan 9,000. Okey, untuk maklumat bila syarakin ni kita tak semestinya ikut turutan macam atas ni. Tetapi kalau cikgu nasihatkan awak ikut turutan supaya awak tak tertinggal mana-mana nombor. Kalau kita mula dengan nombor 3, katakan 30. Sekejap lagi awak buat tambah 6 sah. Sekejap lagi tambah 1,000. Lepas tu yang 800 ni terlupa, dah jadi salah. So kita ikut je turutan. Mula dengan 1,000, tambah dengan 800, tambah dengan 30, tambah dengan 6 sah. Itu lebih mudah. Okey, seterusnya. Okey, C 4,000 tambah 4,507. Kita tengok dekat sini dia dah bagi dalam nombor ataupun nilai digit saja. Jadi kita follow saja, kita ikut saja contoh yang dia dah bagi. Jawapan kita pun tulis dalam digit saja. Yang kedua tambah dengan 500, lepas tu tambah dengan sifar dan akhir sekali tambah dengan 7. Macam ni. Okey, soalan D. Biasanya dia bagi nombor kat depan, jawapan kat belakang. Sekarang dia bagi jawapan dulu, iaitu yang awak kena isi. Lepas tu nombor kat depan. Ni pun boleh, tak ada masalah. Dia duduk depan ke, dia duduk belakang ke, dia sama je. Okey, dia dah bagi 7,000. Ni 7,000 ni dah ada. Maksud dia yang tak ada 200 dengan 30 ni. Letaklah kat mana-mana. 230. So kalau kita tengok soalan macam ni, jangan kata soalan salah. Soalan ni betul. Cuma bila kita tulis jawapan, kita tulis ikut turutan macam ni. Okey, itu saja. Nanti boleh cuba latihan. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.